Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengerusi masjid Jami' Farid Kasih serta ahli tuan kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama, marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, dengan hidayahnya, kita bersama-sama pada malam ini hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah, iaitu kita dapat menunaikan solat fardu maghrib berjamaah. Sementara menunggu waktu isyak, kita isi dengan kuliah ilmu, kuliah agama. Ilmu agama ini tuan-tuan kita perlu cari. Kalau kita tak cari, tak pergi cari ilmu agama kita, di masjid, di surau ataupun di mana-mana sahaja tempat yang ada kuliah, kita pergi. Sebab inilah nanti dia, ilmu agama inilah yang akan menjadi bekalan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Di mana ialah kita sedia maklum musim-musim hujan ni ramai orang yang takut hujan. Dia lebih suka duduk kat rumah, buat air kopi panas, air teh panas ke kan. Lepas tu dia cicahkan pula dengan roti ke dengan biskut. Memang sedap lah. Nak keluar tu, nak pergi masjid tu rasa berat je. Tapi kepada kita pada malam ini, kita dipilih oleh Allah. Kita Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Cuma kita doa-doa lah, mudah-mudahan tempat kita ni tak kena musibah banjir. Sebagaimana tempat-tempat yang lain kan. Kesian kita tengok sampai ke Paras Bumbung, hilang semua barang habis. Rumah pun ada habis, tinggal tangga je tuan-tuan. Rumah pun habis. Mudah-mudahan kita doa-doa lah tuan-tuan. Ni dah hari ni nampak tak hujan, rasa lega sikit. Tapi malam ni belum tahu. Jangan tiba-tiba malam ni lebat pula. Dan setiap yang musibah yang berlaku ini, kita kena faham bahawa setiap musibah yang berlaku ini adalah keizinan daripada Allah. Dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, ma musibatin illa biiznillah. Apa sahaja musibah yang Allah turunkan adalah dengan izin Allah. Jadi kita sebagai makhluk
sebagai hamba, apa sahaja yang Allah uji kita, kita kena redha. Sesungguhnya nanti ada sinar di sebalik ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini kita sambung kitab Mustikah Hadis kita ini setelah hadis yang saya dah bacakan pada bulan yang lalu, iaitu pada malam ini kita akan tengok berkenaan dengan iman dan asasnya yang 6, iaitu rukun iman. Sebagaimana yang diketahui bahawa Islam yang diterangkan dalam hadis ini bererti mematuhi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka sudah tentu Islam yang bererti kepatuhan yang sebenar-benarnya. Islam ini bermaksud selamat, sejahtera, iaitu kita perlu patuh kepada perintah Allah. Kalau kita patuh kepada perintah Allah, kita akan selamat, sejahtera hidup kita di dunia, di akhirat. Manakala iman pula ialah kepercayaan. Sebab itu ada setengah kita sebut beriman kepada Allah, ada yang kita sebut percaya kepada Allah. Beriman tu maksudnya percaya. Kalau kita ibaratkan dia, dalam kitab ini mengatakan bahawa Islam itu adalah diibaratkan sebagai pokok, manakala iman pula adalah diibaratkan sebagai benih. Sebab itu Islam dan iman ini kita tak boleh pisahkan dia. Dia mestilah bersama. Iman, Islam, ihsan. Inilah asas-asas agama kita, yang menyempurnakan agama kita Islam ini, 3 asas ini. Kemudian dengan yang demikian, maka salah satu di antara rukun-rukun agama ialah iman atau kepercayaan yang berasaskan kepada 6 perkara. Iman ini ada 6 perkara. Kalau kita dengar lagu Raihan, kan? Tuan-tuan pernah dengar lagu Raihan? Iman tak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa. Iman ini memang tak boleh diwarisi. Kita perlu berusaha untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang pertama iaitu rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang ini wujudnya Allah pencipta seluruh alam. Sebagaimana yang sedia maklum, manusia yang waras akal fikirannya memang sedar bahawa wujudnya adalah diciptakan oleh Allah yang Maha Pencipta. Kita ni tuan-tuan, orang yang diberikan akal fikiran yang waras oleh Allah. Kita ni sihat, kita tak gila. Maka apabila kita waras, kita sedar kita ada dekat dunia ini, ada orang yang menciptakan kita. Boleh kita jadi sendiri? Tak boleh. Ada orang yang menciptakan kita, maka adalah kita di dunia. Itu berbeza dengan Allah, tuan-tuan. Allah tak ada yang mencipta. Allah itu ada dengan sendirinya. Kita ini sebagai makhluk, kita ini diciptakan oleh Allah. Dan bagaimana proses kejadian kita, semuanya Allah dah terangkan dalam Al-Quran. Jelas dan nyata. Allah dah terangkan dalam Al-Quran tentang proses kejadian manusia. Ada orientalis barat, mereka mengatakan bahawa kita ni manusia berasal daripada beruk, daripada monyet. Kita dengan monyet ni disamakan pula. Tapi sebenarnya dalam Al-Quran Allah dah jelaskan dengan terang dan nyata. Kalau boleh kita tengok sedikit. Ayatnya ialah summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan, iaitu campuran air benih itu. Maksudnya dekat sini khalaqnan nutfata 'alaqah. Kita ini dijadikan daripada setitis air. Air apa, tuan-tuan? Air kita lah, air mani. Air mani kita dijadikan daripada setitis air, kemudian kita bertemu dengan benih perempuan. Baru jadi, tuan-tuan.
benih kita satu tak jadi. Kita kena dua, iaitu lelaki perempuan. Apabila daripada setitis air itu fakhalaqnal 'alaqata mudghah, daripada setitis air itulah dia akan menjadi segumpal darah. Daripada air tadi tu dia akan menjadi segumpal darah. Ini proses kita, kejadian kita Allah dah terangkan, tuan-tuan. Sebab itu orang perempuan yang tak berkahwin, yang tak bernikah, dia takkan boleh mengandung. Kalau dia mengandung tanpa dia kahwin, itu urusan lain, itu dosa lain. Tetapi secara logiknya, orang yang berkahwin, lelaki dan perempuan, barulah perempuan itu boleh mengandung. Kalau tak, dia tak boleh mengandung. Tak ada lelaki. Jangan belagaklah cakap boleh hidup tanpa lelaki. Tak boleh. Kita kena bersama-sama. Sebab itu dalam kita urusan perkahwinan, pernikahan kan, kita dah sehidup semati, berjanji sehidup semati. You jam, I jam. You masuklah lautan api, masuk dulu, saya kemudian. Dia mati dulu. Itu dia. Jadi daripada setitis air tadi, kita akan menjadi segumpal darah. Allah dah terangkan dalam Al-Quran. Kemudian dia tak habis kat segumpal darah saja. Kerana kalau dia habis kat segumpal darah, kita lahir tak sempurna. Jadi daripada segumpal darah ini, fakhalaqnal mudghata 'idhama. Daripada segumpal darah ini tadi, Allah ciptakan pula tulang belulang, tulang-tulang. Kalau tak ada tulang, kita sotong ni. Sebabkan kita ada tulang. Allah ciptakan tulang-tulang. Daripada segumpal darah tadi, adanya tulang-tulang. Kemudian daripada tulang itu, fakasawnal 'idhama lahma. Kemudian kami ciptakan pula daging. Daging ada tulang. Kemudian daripada itu kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Kemudian dah balut tulang-tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Daripada segumpal setitis air tadi, kita menjadi seketul darah, sebuku darah. Daripada darah itu diciptakan pula kita dengan beberapa tulang. Kemudian tulang-tulang kita itu dibaluti dengan daging. Kemudian Allah bentukkan rupa kita dengan sebaik-baik kejadian. Maka nyatalah kelebihan dan ketegian Allah sebaik-baik pencipta. Ada tuan-tuan orang yang boleh ciptakan ataupun benda lain, makhluk lain yang boleh ciptakan sebagaimana hebatnya Allah ciptakan kita. Dalam surah At-Tin, Allah telah menjelaskan kita ini adalah sebaik-baik kejadian. Tetapi bila Allah dah ciptakan kita dengan sebaik-baik kejadian, tuan-tuan, kita tak bersyukur kepada Allah. Bila Allah dah menciptakan kita sebagai makhluk, sebagai khalifah, maka kita berbalik semula kepada apa tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita, iaitu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepadaku, untuk sujud patuh kepadaku, untuk membesarkan aku. Tetapi pada zaman ini kita tengok, tuan-tuan, semakin lama orang semakin jauh, semakin melupakan tujuan kenapa dia diciptakan oleh Allah. Kadang-kala masjid tu kadang seminggu sekali je datang, itu pun hari Jumaat. Dia teringat tu, dia kata, ustaz kata kalau 3 kali tak datang boleh jadi kafir. Dia pun datang. Hari Jumaat je datang. Ada yang lebih dahsyat, tuan-tuan, setahun sekali. Ustaz cakap 3 kali tak datang jadi kafir pun dia tak kisah pun. Setahun sekali je dia datang pun ada.
Bila? Waktu hari raya. Itu pun nak menunjukkan dia pakai baju baru. Sebab tu dia pergi masjid. Ada yang lebih dahsyat lagi, tak datang langsung. Melainkan kalau rumah dia nak buat kenduri, baru dia datang masjid. Ada tuan-tuan tak pernah nampak dia datang masjid ni. Tiba-tiba seminggu, 2 minggu tu dia datang je. Hari-hari dia datang. Maghrib ada, subuh, isyak, semua ada, cukup 5 waktu. Rupanya jumpa kita, mam, boleh tolong saya tak? Kita tengok dia datang, kita tolonglah. Nak buat kenduri lah rumah, jemput datang tahlil. Ajaklah jemaah masjid semua. Kita pun pergi. Habis tahlil, besok tak datang dah tuan-tuan. Pun ada. Ini macam-macam kita punya perangai kita manusia ni. Apabila kita nakkan sesuatu, kita datang bertemu dengan Allah, buat baik. Bila kita dah dapat apa yang kita nak, kita pun buat tak tahu. Terus kembali pada perangai yang lama. Itu dia. Kemudian, dan sebagaimana ia sedar bahawa segala keadaan dan perjalanan dirinya tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Maha Penciptanya itu. Apabila kita ni ada orang yang menjadikan kita, maka kita terikat dengan segala peraturan yang telah ditetapkan. Sebab itu dalam agama Islam adanya hukum hakam, adanya hukum wajib, sunat, makruh, haram. Jadi kita tak boleh terlepas daripada hukum tersebut. Undang-undang tu yang diciptakan oleh Allah. Kalau Allah kata benda tu haram, maka hukumnya tetap haram. Tetapi Islam itu bukanlah satu agama yang menyusahkan umatnya. Kalau ada sesuatu perkara, contohnya benda itu haram, disebabkan sesuatu keadaan, maka hukumnya boleh berubah menjadi harus. Jadi kita kena terikat dengan peraturan yang diciptakan oleh pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ia juga sedar bahawa dirinya tersusun dari jisim dan roh. Tuan-tuan, kita ni ada kita punya fizikal kita, jasmani kita, dan dalaman jasmani kita itu ada rohani. Bukan rohani nama perempuan. Rohani kita, dalaman kita. Apabila kita ada fizikal, kita ada dalaman kita. Jadi kita tak boleh pisah. Roh dan juga jasad ni sama. Sebagai contoh tuan-tuan, kita tidur, kita mati. Sebab itu kita tidur, waktu itu kita mati. Tuan-tuan rasa kita tidur tu, roh kita ada tak dalam badan kita? Ada tak dalam badan kita? Tak ada tuan-tuan. Sebab tidur itu ibaratnya kita ini mati sementara. Jadi bila kita mati sementara, roh kita tak ada. Roh kita merayau entah pergi mana. Kalau dia balik pagi tu, kita bangun dia balik, masuk, sihatlah kita. Kalau dia tak balik-balik sesat, matilah kita masa tu. Habis. Sebab itu roh dan juga jasad itu dia sama. Dia dalam benda, dalam satu kita punya tubuh badan kita. Jasad kita dalamnya ada roh. Kita kena jaga. Kemudian undang-undang dan peraturan yang disedarinya menguasai keadaan dan perjalanan dirinya itu hanyalah untuk keselamatan jisimnya apabila ia mematuhinya dengan sempurna. Bermaksud dekat sini tuan-tuan, apa sahaja undang-undang ataupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah, tak lain tak bukan untuk memelihara keselamatan diri kita dan juga jasmani dan juga rohani kita. Kita ni tuan-tuan nak selamat bukan sahaja dekat dunia, malah dekat akhirat tu lebih-lebih lagi kita perlu selamat. Kalaulah perjalanan kita di dunia ini kita selamat, belum tentu lagi di akhirat kita selamat. Ada orang dia kata, ustaz, kenapa orang ni dekat dunia
Allah bagi dia kekayaan, dia kaya sangat tapi tak pernah sembahyang. Allah beri dia kemewahan tapi dia tak pernah puasa. Saya ni ustaz, puasa tak pernah tinggal, sembahyang tak pernah tinggal, tapi hidup saya macam ni juga. Tak seperti dia yang tak sembahyang, yang tak puasa, yang tak mengeluarkan zakat tapi hidupnya kaya raya. Ada tuan-tuan. Saya pernah jumpa orang dia beli, dia memang kaki nombor ekor. Nombor ekor. Dan banyak kali juga dia dapat kena nombor ekor tu. Kena. Tak tahulah tuan-tuan, dia pergi jumpa bomoh ke, dia pergi jumpa siapa pun tak tahulah. Rezeki dia setiap kali nombor yang dia beli tu kena. Tak kira lah nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, tapi mesti ada kena. Kemudian dia ambil hadiah tu, duit tu, dia belikan barang-barang makanan dekat rumah untuk anak isteri makan. Apa jadi tuan-tuan? Anak dia semuanya berjaya tuan-tuan. Anak dia berjaya. Ada yang jadi cikgu, ada yang jadi doktor. Daripada hasil dia beli nombor ekor tadi. Ada pula yang lain tak beli, memang dia bekerja sungguh-sungguh, tetapi anaknya tak pula berjaya. Ini satu benda yang Allah nak tunjukkan kepada kita tuan-tuan. Kalau kita nak buat apa sahaja maksiat, kesalahan di muka bumi ini, buatlah. Allah bagi. Tetapi Allah nak uji dia. Sejauh mana, bila dia akan sedar tentang kesalahan yang dia lakukan. Kan? Allah bagi dia kaya. Allah nak tengok bila dia akan sedar. Bagaimana cara dia dapatkan kekayaan dia tu? Dengan cara yang salah. Kalau dia sedar di dunia, dia akan bertaubat. Maka selamatlah dia. Jika dia tak sedar-sedar sampai dia meninggal dunia, maka azab Allah itu nanti di akhirat dia akan dapat. Memang kat dunia dia selamat, dia kaya, senang, mewah. Kat akhirat nanti tuan-tuan, kita ni biarlah di dunia ini kita sekadarnya. Tuan Haji, dapat cukup-cukup makan pun alhamdulillah. Buat apa lagi kita nak berlebihan? Nak rumah yang besar. Kita dah ada rumah. Untuk kita berlindung, anak isteri kita tinggal dalam rumah. Makan cukup. Apa yang anak isteri nak makan kita boleh bagi dengan hasil usaha kita. Cukuplah. Sebab itu yang pentingnya kita perlu bersyukur. Kemudian, maka sudah tentu bagi rohnya pula wajiblah ia mematuhi dengan sempurna akan undang-undang dan peraturan yang dikhaskan oleh Maha Pencipta untuk keselamatan roh. Roh juga kena jaga. Dengan yang demikian, ia sudah tentu mempercayai adanya Maha Pencipta, iaitu Allah Ta'ala, yang menciptakan diri manusia dan menciptakan peraturan jasmani dan rohaninya. Sebab itu tuan-tuan, saya ada kuliah di satu tempat. Ada jemaah yang tanya, Ustaz, saya nak tanya, kenapa masjid ini dipanggil rumah Allah? Sedangkan Allah itu tak berumah, Ustaz. Kita belajar, Allah itu berada di mana-mana. Kan? Tetapi kenapa masjid ini, Ustaz, kita panggil dia rumah Allah? Adakah Allah ni duduk dalam masjid? Allah duduk di masjid Jamik Parit Kasih, Allah duduk di masjid Jamik Parit Sayang. Ada masjid sana? Tak ada. Tak ada. Masjid Senggarang katakan. Allah duduk dekat masjid ke? Dia tanya. Saya nak jawab susah juga, tapi saya kata apa? Saya kata bagi saya masa, nanti saya jawab. Sebab bukan senang tuan-tuan. Sebab soalan-soalan yang seperti ini kadang-kadang dia boleh mengelirukan kita punya pemahaman kita. Dia boleh menyelewengkan kita punya akidah kita. Kalau kita percaya masjid ni, Allah duduk dalam masjid ni, dia tanya. Rupanya bila saya cari jawapan,
Masjid ini adalah rumah Allah, dipanggil sebagai rumah Allah. Bukannya masjid ini Allah duduk dalam sini, tak. Tapi masjid ini menjadi perantaraan kita dengan Allah. Sebab itu dekatnya kita rasa dengan Allah ini apabila kita berada di masjid. Di masjid ni apabila kita berada, tuan-tuan, kalau kita beribadah di masjid dengan kita beribadah di rumah, lain rasanya. Boleh tuan-tuan nak beribadah kat rumah, boleh, tak jadi masalah pun. Tapi beribadah di masjid ini, contoh kita solat berjemaah di masjid, kita bersolat berjemaah di rumah, lain rasanya. Memanglah lain, Ustaz, rumah saya tak ada aircon, masjid ada aircon. Bukan itu lainnya. Tapi perasaan kita rasa takutkan kepada Allah itu lebih lain. Itu pentingnya. Sebab itu kita kena yakin dan percaya bahawa semua yang Allah ciptakan, semuanya ada sebabnya. Semua yang berlaku ada dia punya sebabnya. Kita ni Allah ciptakan supaya beribadah. Tapi adakah ibadah kita ni, tuan-tuan, dah cukup? Kadang-kadang kita buat ibadah ni sikit je, tapi kita rasa kita layak masuk syurga. Tuan-tuan selalu tak baca doa taubat? Ada baca doa taubat? Satu hari pun kadang tak ada baca, tuan-tuan. Kita ni kalau hidup satu hari, sebelum tidur kadang-kadang kita bacalah doa taubat. Ilahi lastu lil firdausi ala. Kan, kita merintih kepada Allah, kita tak layak masuk syurga, tapi kita pula tak nak masuk neraka. Kalau tipulah, tuan-tuan, kita ni sebagai manusia, daripada kita bangun tidur tadi, celik mata je sampai kita tutup mata, Ustaz, saya tak ada buat dosa Ustaz hari ni. Ada ke? Tak ada. Kita ni manusia biasa. Saya sendiri pun Ustaz, orang panggil Ustaz pun, kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, hari-hari pun memang ada dosa-dosa yang kita buat. Sama ada kita sedar ataupun tak sedar. Jadi cara kita nak menghapuskan dosa-dosa kecil kita ini, adalah kita memperbanyakkan istighfar. Salah satunya istighfar lah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Panjanglah Ustaz, astaghfirullah, cukuplah. Astaghfirullah pun tak boleh sebut, tampar je mulut dia. Ataupun kita baca doa taubat. Itulah tadi doa taubat. Kalau dekat masjid ni boleh buat, alhamdulillah. Kalau tempat saya, masjid tempat saya, buat doa taubat selepas waktu asar. Sembahyang asar, lepas sembahyang asar, lepas doa, buat zikir tu, doa taubat tu. Kemudian selepas maghrib, kalau tempat saya, kami buat selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Buat tu selepas maghrib 3 kali. Tapi bukan saya lah, imam lain. Saya ambil waktu isyak. Waktu saya ni isyak. Selepas isyak tu kita buat baca surah Al-Mulk. Kan? Walaupun itu cuma amalan-amalan sunat, tetapi apabila kita buat secara ramai-ramai, berjemaah, kita rasa seronok. Kan? Walaupun kita tak hafal, mula-mula tak hafal. Ada Wak Haji sebelah saya sembahyang, tak hafal. Saya dengar dia buka mulut dia, tak dengar pun apa pun dia sebut. Tapi sekarang dah lepas 2-3 bulan, tuan-tuan, dia paling kuat pula. Jadi kita boleh jadikan, kita boleh isi kita punya roh kita dengan benda-benda yang bagus, yang baik. Zikir-zikir, istighfar dan sebagainya, doa-doa. Bolehlah kalau nak buatlah. Tapi Pak Imam kena hafal dulu. Pak Imam tak hafal. Jadi kena buat.
Kan? Itu semua benda-benda sunat, amalan-amalan sunat itu yang kita buat ini, dia akan dapat menutup kita punya dosa-dosa yang kita buat. Walaupun tak semua dosa yang kita buat itu boleh ditutup, tetapi dengan amalan-amalan sunat yang kita buat ini, dia akan menampal sikit-sikit dosa kita yang kita buat tu akan hilang sikit dengan sebabkan amalan-amalan baik yang kita buat. Sebab itu kita kena percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam rukun iman, percaya kepada Allah itu nombor satu. Percaya kepada Allah nombor satu. Kemudian sebagai seorang Islam juga, rukun iman yang kedua adalah percaya kepada malaikat. Allah kita tak nampak, tak tahu di mana. Dan yang kedua juga, makhluk ini, malaikat ni kita tak nampak. Tetapi kita perlu percaya malaikat itu ada. Malaikat juga makhluk tuan-tuan. Bukannya malaikat tu, malaikat pun nanti akan macam kita juga, akan binasa. Malaikat tak kekal. Yang kekal hanya Allah. Nanti satu persatu malaikat juga akan apa kata orang tu? Diambil. Allah satu persatu. Jadi sebab itu peraturan, undang-undang dan ilmu-ilmu jasmani boleh dicari dan dikaji oleh manusia. Tetapi undang-undang dan peraturan rohani, iaitu hukum-hukum syarak, tidak akan dapat diketahui melainkan dengan jalan diterima dari Allah dengan perantaraan malaikat, iaitu wahyu. Jadi undang-undang dunia ni tuan-tuan, kita tahu langgar traffic light, warna merah berhenti, warna kuning bersedia, warna hijau jalan. Itu undang-undang kita manusia. Kita buat undang-undang tu, kan? Naik motor pergi Senggarang tak pakai helmet, kena tahan dengan polis, kena saman. Tu undang-undang manusia, kita tahu tu. Tapi kita buat juga benda yang katanya salah, kita buat juga. Terutamanya traffic light tu lah. Dah tentu-tentu merah tu berhenti, sibuk juga nak jalan. Bila dah orang langgar, tahu pula marah. Tempat saya tu ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin pergi Rengit, kat traffic light kat jalan nak pergi Rengit tu, kat ada sekolah Cina tu, kat situ kalau tuan-tuan nak U-turn, nak pusing balik, tu kena hati-hati. Kalau kita pusing tanpa kita tengok belah kiri ni, kita akan kena langgar. Bukan kita langgar dia, kita kena langgar. Sebab dia naik motor tu, dia tak berhenti kat situ dah. Dia ikut tepi terus laju je. Kita pun pusing, buat pusingan kan. Habislah. Sebab itu kat situ kena hati-hati. Ini tempat saya lah, kat sini tak ada. Kalau kat Senggarang ni tu, kat Sepang 3 tu yang nak pergi Pekan, dengan nak pergi sana tu kan. Kalau nak pergi Pekan Senggarang tu, punyalah susah nak melintas. Tu lah buat traffic light satu situ. Kadang-kadang kena pula yang bawa kereta tu orang perempuan, dia nak jalan tu betul-betul kosong baru dia akan melintas. Kadang-kadang kita ni kat belakang rasa macam marah Najib, apa ni lambat sangat ni, dah kosong tu boleh tu tekan dia jalan minyak. Tapi kita tu perempuan tu, itu kita jangan marah. Tu orang perempuan memang macam tu, bawa kereta tu ke depan, duduk je, steering dekat sini. Itu orang perempuan. Undang-undang manusia buat ni tuan-tuan pun kita langgar. Tetapi undang-undang peraturan yang Allah dah beri kepada kita ini adalah melalui wahyu yang disampaikan perantaraannya melalui malaikat. Jadi undang-undang peraturan yang Allah dah tetapkan kepada kita ini dipanggil sebagai hukum-hukum syarak. Maka hukum-hukum syarak ini kita jangan langgar tuan-tuan. Jangan langgar. Kemudian menurut keadaan semula jadinya, manusia tidak dapat menerima hukum secara langsung dari Allah Ta'ala kecuali rasul-rasul pilihan ataupun pada keadaan yang tertentu. Kita ni tak akan dapat tahu hukum melainkan melalui malaikat. Malaikat sampaikan kepada Nabi dan Rasul, barulah kita tahu.
Malaikat sampaikan wahyu daripada Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sampaikan kepada kita. Kita tahu. Tapi kalau kita dapat wahyu, kalau orang kata saya dapat wahyu, malam tadi saya tidur, saya dapat wahyu, itu penipu. Tak ada, kita manusia ni kita takkan dapat wahyu, melainkan para nabi dan para rasul. Sekarang ni pun wahyu dah tak ada turun dah. Wahyu dah habis. Apabila Nabi kita, Nabi Muhammad SAW wafat, maka habislah turunnya wahyu. Jangan ada di antara kita cakap malam tadi aku tidur, aku mimpi Allah bagi aku wahyu, disuruh buat, Allah suruh buat sekian. Tak boleh. Jangan kita percaya. Kerana wahyu itu diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril dan juga melalui rasul-rasul dan nabi-nabi yang terpilih. Kemudian apabila kita dah percaya kepada Allah, kita percaya kepada malaikat, maka kita pula perlu percaya kepada kitab. Ini rukun iman yang ketiga. Percaya kepada kitab. Kitab ada 4, tuan-tuan. Kitab yang diturunkan oleh Allah ada 4. Tapi 3 ni bukan pada kita. 3 ni pada kaum yang terdahulu, Nabi yang terdahulu. Satu sahaja kepada kita yang kekal sehingga ke hari ini, iaitu Al-Quran. Ini kitab kita, pegangan yang perlu kita pegang sehingga hari kiamat nanti. Tapi kita kena rajin-rajin, tuan-tuan, baca Al-Quran. Paling tak pun satu hari itu satu muka surat. Kalau susah satu muka surat, satu hari setengah muka surat. Susah setengah muka surat, suku saja, tuan-tuan. Suku pun tak boleh, satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim, cukup. Tapi kalau itu pun tak boleh, baik dia meninggal je. Tak payah. Kerana Al-Quran ini, tuan-tuan, mukjizat yang Allah turunkan kekal sehingga hari ini dan kita perlu jaga. Sekarang ni Al-Quran, tuan-tuan, Allah dah tarik sikit-sikit. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam video dan sebagainya, ada buka Quran, tiba-tiba muka surat tu kosong. Kan? Ada yang kosong ni. Tapi tak semua Quran lah. Mungkin Quran dia je yang kosong. Quran orang lain ada. Tapi nanti apabila saat berlakunya kiamat nanti, hampirnya kepada kiamat, Allah akan tarik semuanya. Sampaikan kita buka, tuan-tuan buka pun, saya buka pun memang kosong. Itu habis. Harapkan yang apa yang kita hafal sajalah yang ada sebagai bekalan kita. Nak katakan mukjizat Al-Quran ini sebagai mukjizat, tuan-tuan, ada rumah orang yang kena banjir, kan? Al-Quran ini diletakkan di atas meja, banjir ni keliling meja tu, naik atas meja, meja tenggelam, tapi Al-Quran ni tak sikit pun basah, tuan-tuan. Ini perkara yang Allah pelihara, dan Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran ini adalah mukjizat, kalam Allah. Kita tak nampak lagi ke Al-Quran yang dikelilingi oleh air, ditimpa air basah, tenggelam, tapi keadaannya masih elok. Keliling kat meja ni habis ni, meja ni semua ada air, tapi Quran tak kena air. Kemudian ada satu rumah tu, dia kata memang dia ada satu khas bilik semayang. Dia semayang dalam tu, dia baca Quran dalam tu. Luar rumah dia ni habis air masuk, tapi tak ada air pun yang masuk dalam bilik dia tu. Jadi ini semua menunjukkan kepada kita bahawa kitab Al-Quran ini, iaitu kitab Allah ini yang ada 4 Allah turunkan, terutamanya kepada kita ni Al-Quran, kita kena pelihara, kita kena jaga, tuan-tuan. Sebaik-baiknya lah, sebaik-baiknya kita baca Al-Quran ni, kita baca dan kita fahami maksud. Itu adalah lebih baik. Walaupun kita hafal surah Qul Wallahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kalau orang tanya kita, kita boleh sebutkan maksudnya sekali. Berbanding dengan orang yang hafal surah panjang-panjang, tapi bila suruh cuba Qul Wallahu Ahad, apa maksud ni, tak boleh sebut, tak tahu. Lebih bagus dia yang hafal banyak-banyak tak tahu maksud, ataupun kita yang hafal sikit tapi kita tahu maksud. Baik kita hafal sikit tapi kita tahu apa maksudnya. Sebab itu kalau tuan-tuan sembahyang dengan orang-orang Arab,
Kan, imam-imam kat Masjidil Haram ke, dekat Masjidil Nabawi ke, sampai ayat yang tertentu, imamnya akan menangis. Kan? Sebab apa dia menangis? Sebab dia faham apa makna ayat yang dia baca. Kita ni tak faham tuan-tuan kita ni orang Melayu. Lidah kita ni lidah Melayu, lidah Jawa. Alah bolehlah ustaz, Al-Quran tu bahasa Arab, memanglah dia boleh baca bahasa Arab. Memanglah dia faham. Andai kata kalau Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Melayu, kita hafal tak tuan-tuan? Tak juga. Tak semua orang Arab tu hafal Quran. Kalau Al-Quran tu diturunkan dalam bahasa Melayu pun, belum tentu kita orang Melayu hafal satu Quran. Jadi bukan alasan kita. Sebenarnya adalah satu kelebihan kita, kita boleh belajar bahasa yang lain. Janganlah belajar bahasa Melayu, cakap bahasa Melayu je. Tapi kat dalam sini ada yang pandai cakap Jawa kan. Jawa tu kelebihan juga. Orang lain tak tahu. Saya pun tak tahu. Kalau tuan-tuan kata ngutuk saya dalam bahasa Jawa pun saya tak tahu. Cakaplah benda pun tak faham. Dah sampai masa dah. Baru sekejap. Tak apa tuan-tuan InsyaAllah pada malam ini kita dapat tengok iaitu berkenaan dengan rukun iman, iaitu percayanya kepada Allah, percaya kepada malaikat dan juga percaya kepada kitab-kitab Allah. InsyaAllah nanti akan datang kita akan sambung lagi 3 rukun iman yang lain. Mudah-mudahan diberikan kita kesihatan yang baik, dipelihara kita daripada segala musibah. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada bulan hadapan insyaAllah. Jadi marilah kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.